Robot buat duit. Ini adalah kepada yang tak pernah lagi tahu apa dia itu Royal Q, ini adalah interface Royal Q. Okay. So ini adalah interface Royal Q. So aku rasa hari ni aku tak nak go through lah benda tu semua. Hari ni aku nak concentrate hanya kepada update sahaja. Kalau korang yang baru tengok ataupun baru lagi tahu apa itu Royal Q ataupun tak baru lagi tahu Royal Q ni, korang just pergi kat video yang sebelum-sebelum ni ataupun korang pergi kat link-link yang aku sediakan kat bawah tu. Kan, link-link yang kat bawah tu aku sediakan, dekat description tu ada video-video pasal Royal Q, macam mana nak register, macam mana nak activate, itu semua aku dah sediakan. Kita go straight kepada update yang terbaru. Okay, update yang terbaru ni, okay, first thing first, kita tengok what is actually the version of the updates. Okay, kalau korang dah update version, ini adalah latest, ini Android untuk Android Untuk Android, ini adalah update version yang terbaru, V3.0.1. Yang tadi tu dia baru update, hari ni punya update, kalau korang perasan, hari ni punya update is 0.1 ni. Hari ni punya update. Tapi dia masih lagi version 3. Okay, dia masih lagi version 3. So, ini update yang terbaru untuk hari ini. Okay, 30 akhir bulan dia ada update, tapi dia update dengan feature-feature dengan button-button yang baru. Hari ni punya update hanyalah untuk upgrade dia fix bugs untuk version yang terbaru. Okay, tengok yang tu dulu. Kalau korang tak dapat 3.0.1 tu, maknanya belum update lagi. So update dulu. Okay, update dulu. Dan juga aku banyak dengar feedback iPhone punya updates ataupun iPhone punya updates Royal Q ni ada isu sikit kan. So itulah sebenarnya yang diorang update ataupun dia fix the bugs tu. Okay, alright, nanti kita akan jawab soalan daripada komen-komen tu. Kita go through dulu. Alright, aku nak tengok apa lah sekarang ni, paling senang. Okay, kita tengok ni lah. Kalau aku teringat, kalau korang nak update, aku suka nak bagi tahu orang yang baru ataupun newbie dalam Royal Q ni, korang update macam ni. Pergi ke quantitative, korang pergi ke batch setting. Dan korang select all. Okay, select all. Nampak? Bila kita select all, dia setiap coin yang kat dalam ni, semua akan ada tick. So maknanya, kalau korang nak buat trade setting korang tu, better korang buat macam ni. Sebab trade setting korang tu akan dia setkan untuk setiap coin yang ada kat dalam Royal Q korang. Senang. Okay. Lepas tu kita pergi ke trade setting. Alright. Pergi ke trade setting. Okay, kalau korang tengok, dia punya trade setting kat sini, 1.3%. Okay. Untuk yang newbie, kalau aku suka nak bagi tahu untuk yang newbie ataupun untuk yang baru ataupun untuk yang masih beginner, suka aku nak bagi tahu tukarlah kepada 1.1. Kenapa? Sebab dia macam ni. Dia bila dia update, bila dia nak jual ataupun bila dia trigger untuk jual, kalau kau letak 1.3, dia punya distance untuk dia trigger untuk jual tu lambat sikit. Okay, lambat sikit. Okay, macam ni lah, kalau katalah kita buat macam ni kan. So dia lambat sikit macam ni. Dia kat atas sikit. Tu 1.3. Tapi kita bila buat 1.1, dia nak trigger untuk jual tu, dia bawah sikit. Daripada 1 tu. Maknanya dia cepat sikit lagi untuk dia trigger untuk jual. Itu aku punya tips lah. Okay, untuk yang newbie. Untuk yang baru-baru. Okay, untuk yang expert dan yang pro-pro tu tak payahlah kan. Diorang pandai-pandai lah. Diorang buat sendiri. Kan, yang suka hati diorang lah. Tapi untuk yang baru-baru, aku bagi tips macam tu supaya korang cepat profit dan cepat robot ni jual kan untuk korang. Letak 1.1. Okay. Alright. Dan kalau korang tengok update yang baru, dia ada tulis margin configuration. Dia ada banyak lah ni, hold take back, profit callback, margin configuration, buy in callback, distributed take and profit allocation ni baru, sub position take and profit callback ni pun baru. Okay, margin configuration ni apa? Okay, ni lagi satu tips aku nak bagi.
Okay, lagi satu tips aku nak bagi. Yang ini, yang kita nampak ni 2, 4, 8, 16, 32, 64, 129, 28 ni, ini adalah default setting daripada robot. Okay, default setting daripada robot. Aku suka nak bagi tahu dekat yang baru, okay, yang newbie, follow lah macam mana aku akan setkan ni. Okay, dekat first call kita buat 1. Okay, second call kita buat 2. Third call kita buat 3. Fourth call kita buat 5. Fifth call kita buat 8. Sixth call kita buat 13. Okay. And then juga the seventh call tu kita buat 21. Okay. So tekan confirm. Alright. So dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Apa dia? Ni dia akan beli sekali ganda. Maknanya kalau dia turun 3.5%, dia beli 1. Maknanya kalau kita letak set dia $10, dia beli $10 lah. Okay. Second call $20. Third call $30. Fifth call $50. Eighth call $80. 6 call $130. 7 call $210. Okay, tapi yang sini, yang multiple buy ratio ni je korang adjust ataupun korang tukar ikut setting ni macam mana aku tunjukkan ni. Yang sini sahaja. Jangan tukar yang dekat margin call drop ni. Margin call drop ni kalau tukar, jangan tukar. So, kalau tak reti, jangan tukar. Tapi kalau korang pro trader, dia orang akan tukar lah. Pandai-pandai lah dia orang nak tukar. Tapi kita punya dalam grup Royal Q Kadok, kita punya pro trader yang si Jerung tu, si Jeko tu, dia pun tak tukar. Dia pun pakai default setting dia. Tapi aku suka nak bagi tahu tips sebab kalau pakai yang default setting, modal kau kena lagi besar. Modal kau kena memang besar. Kau kena standby sampai memang besar. Okay? Sampai sebab kat bawah ni sampai 296, 200 lebih times. Mana kalau letak kalau default setting. Maknanya kau kena kali 200 lebih. So kalau kau tak ada modal kau kecil. So inilah setting yang terbaik bagi aku. Okay. Setting yang terbaik bagi aku. So korang buat je ikut setting ni. Press confirm. Okay. Dan juga dekat ada distributed take and profit allocation ni ada arrow macam ni. Ni pun baru. Dia akan tulis sub position, 5 part sub position, 6 part sub position, 7 sub position. Okay. Kalau aku yang bagi yang baru, sama. Kita letak 1.1. 1.1. Dan korang press confirm. Okay. Sebelum aku press confirm, aku explain dulu apa benda ni. Okay. Dia sub position, 5 sub position ni maknanya bila dia jatuh kepada margin call yang kelima, dia akan jual pada 1.1% trigger dia. Maknanya dia lagi cepat dia. So ini sekarang ni yang paling aku suka sekali pasal robot ni. Sebab dia punya, bila dia buat margin call, dulu kita tak ada buat margin call sampai 7 pun, dia tak ada take profit ni. Dia tak ada function untuk take profit ni. Tapi yang ni dia ada. Kali ni dia ada distributed and take profit ratio. Maknanya setiap kali dia jatuh margin call kepada 5 ke bawah, 5, 6 ataupun 7, dia akan ambil 1.1%, dia akan ambil 1.1%, dia ambil 1.1%. So maknanya korang buat untung kat sini, korang buat untung kat sini walaupun dalam sub position yang ke bawah ataupun dia buat martingale yang ke bawah. That's what the best part about this robot. Maknanya korang profit lagi cepat and korang profit lagi banyak. Korang profit lagi maximize korang punya profit. So this is the beauty about the robot. Okay. So set je untuk yang newbie. Jangan set tinggi-tinggi. Jangan set korang punya take profit tinggi-tinggi. Okay. Kalau korang terror, kalau korang rasa korang boleh baca baca robot tu, baca graf tu, korang expert macam mana pun, so kalau korang pandai, korang letaklah tinggi. Tapi kalau untuk korang newbie, sebab korang newbie, korang nak cepat profit. Okay, kalau korang nak cepat profit, korang letak je 1.1. Itu adalah yang paling, paling cepat sekali kau boleh dapat. Okay,
sekarang ni motif kita nak gunakan robot ni adalah kita tak nak tunggu lama-lama. Okay, sebab korang tak pandai lagi nak kawal emosi korang. Okay, especially yang baru-baru ni kan. Aku kena cakap lah benda ni. So, korang tak pandai nak kawal emosi korang. Korang nampak je merah, korang terus cakap, oh dah menggelabar dah, kecoh kat dalam grup kan. Kecoh dah. Ramailah orang akan message aku ataupun siapa leader-leader korang. Sebab korang menggelabar. Sebab korang tak pandai lagi kawal emosi. Okay. Sebab dan tak payah. So korang nak cepat, korang buat macam ni setting ni. Okay. Kita confirm. Alright. And then kita and suka juga aku nak bagi tahu, kalau korang modal kecil, modal macam aku $100 je, okay, letaklah $10 je, jangan letak lebih daripada $10. Okay. Nanti bila dia naik ataupun bila dia turun ataupun dia nampak merah, rugi, lepas tu nanti dia nak buat dia punya margin call ni, dia nak buat dia punya margin configuration ni macam ni. Kan, dia nak beli $10, $20, $30, $50. So kalau korang letak modal banyak-banyak, letak lebih daripada $10, kalau korang nanti dia tak cukup lah duit. Dia tak cukup duit, dia tak dapat perform martingale ni, dia tak dapat perform distributed and take profit allocation ni. Dia tak akan dapat perform ni. Dia tak dapat perform ni, maknanya sebab duit tak cukup, so korang tak dapat lah profit dekat sini. Korang faham tak? So benda ni korang kena tengok, and korang kena orang kata apa? Kena take note pasal benda ni. Alright? Jangan letak lebih daripada $10 untuk yang modal kecil, untuk yang newbie. Kalau korang modal besar bagi aku korang ada $10,000. Okay? Modal besar bagi aku korang ada $10,000 sebagai modal korang. Korang nak letak $100 ke $1,000 ke, lantak korang lah. $1,000 pun tak cukup lah untuk $10,000. Kan? Kalau nak letak $100, kalau korang nak letak $100, make sure korang ada modal $10,000. Kalau korang ada $10,000, by all means, korang letaklah $100. Okay? Alright. Kita confirm. Okay, bila dah confirm, maknanya dia akan setkan untuk semua coin-coin yang ada. Faham tak? So korang taklah set banyak kali. Itulah sebenarnya function dia. Alright? Tapi kita pergi dekat aku yang ada sekarang ni. Alright. Sekarang ni ada floating ya. Sekarang ni kita floating T-Fuel. T-Fuel ni floating daripada semalam BNB, Dodge dengan Chip. Tak apa, floating tak tinggi. It's okay. Nanti dia akan macam yang ni, T-Fuel ni dia akan perform martingale ni. Kita tengok. Tengok, dia dah perform 2 kali. Dia dah perform 2 kali martingale ni. Nampak tak? Alright. Dia dah perform 2 kali untuk martingale. Okay. Mari kita tengok apa yang berlaku dekat T-Fuel ni. Okay. Aku kena bagi sampel yang okey. Okay, tak apa. Kita boleh bagi sampel yang ni. Okay, kalau korang tengok, ini adalah yang feature yang terbaru. Okay, feature yang terbaru, dia ada yang ni yang lama lah, yang sama. Cycle. Okay, dia ada sell. Sell ni apa? Sell ni basically dulu kita panggil sell ni sebagai liquidization. Ataupun kita panggil liquid kan. Dulu dia tulis itu liquidization. Okay, sekarang ni untuk menyenangkan korang ataupun untuk menyenangkan semua orang, aku rasa ini adalah satu tindakan yang bagus. Sebab dia terus cakap straightforward, kita faham sell. Sell tu apa. And then lepas tu yang buy pula, function buy ni, button buy ni, dulu dia panggil replenish. Kan? Replenishment. So tapi sekarang orang pun confused juga agaknya kan. Korang confused, I think it's actually dari queue dia receive feedback daripada orang ramai. So dia letak apa ni, tulis dia straightforward, dia cakap buy. Which is bagi aku rasa benda ni adalah sangat bagus lah, sangat elok sebab senang orang nak faham. Kalau tidak orang tak faham. Kan? Apa replenish tu, apa liquidization tu kan. Especially untuk orang-orang yang yang tak biasa dengan term-term replenish ataupun term-term trading ni. Okay. Then dia ada, kalau korang baru masuk dia akan macam ni. Sekejap dia akan macam ni. Kalau korang baru je masuk dekat, macam aku masuk kat T-Fuel ni, right? So dia akan tulis sub-bin mode. Alright, okay, sub-bin mode. Alright. Sub-bin mode ni apa nanti kita explain, alright? And then lagi satu function which is stop margin call. Okay, stop margin call dulu aku tak sempat nak belajar. Sekarang ni aku dah tahu.
apa itu start margin call. So hari ni kita nak share benda ni semua. Right. Tapi aku nak mulakan dengan button yang pertama sebab ada ramai lega orang yang kat dalam grup aku especially yang masih lagi nak tahu apa itu function cycle, apa itu function one shot. Okay, masih lagi ramai orang tak tahu pasal function cycle dan function one shot. One shot tu apa? Okay. Macam korang tengok dekat TFuel aku sekarang ni, function aku adalah function one shot. Okay, function one shot. Ini adalah status. Kalau korang nak tahu status korang punya position sekarang ni ataupun status korang punya coin TFuel sekarang ni, dia dalam trade mode apa? Dia dalam trade mode one shot. Okay, tengok status dia dekat sini. Lepas tu kat bawah dia ada sync strategi. Kenapa? Sebab aku sync dengan circle jerung. Okay, so dia sync strategi aku. So dia ada, ni adalah mode dia. Ni mode apa ni untuk position TFuel ni. Okay, so boleh dia tukar. Kalau aku nak tukar kepada function cycle. Aku dah tekan dia kat situ. Lepas tu mode dia apa? Mode dia function cycle sekarang ni. Okay, cycle tu apa? Aku ulang lagi sekali, benda ni kita dah ulang banyak-banyak kali. Tak apa, kita ulang untuk orang tahu. Okay, untuk ulang untuk orang tahu apa itu function cycle. Cycle tu bila kita dah masuk position ataupun kita dah beli coin, kita dah tekan start tadi. Okay, so bila tekan start maknanya kita dah beli coin dekat position kita yang kita beli. Macam aku, position aku dekat sini sekarang ni 130.14538. Ni position aku. So bila kita untung ataupun kita robot ni dah set, aku set kat 1.1% tadi kan, take profit ratio 1.1%. Bila dia hit dekat 1.1%, dia akan trigger untuk jual. Okay, dia akan trigger untuk jual, maknanya aku dah buat profit, tapi dia belum jual lagi, dia masih lagi floating, dia masih lagi floating profit. Okay, so bila dia floating profit, and then lepas tu dia dah terjual sebab dia earning callback dia dekat 0.3 ni tadi. So bila dia terjual, lepas tu dia akan mula balik. Dia akan mula balik dekat position yang terkini. Maknanya position yang masih dekat jual tu, dekat market price yang terkini. Okay, dia akan mula balik lagi sekali. Dia bukan dekat mula balik dekat position yang lama. Dia bukan boleh mula dekat position yang awal-awal. Dia mula balik dekat position yang terkini. Maknanya kini ikut market price. Dia cycle balik. Dia berpusing. Dia kalau tekan start, dia jual, maknanya bila dah tekan start kita beli. Lepas kita beli, dia jual at profit at 1.1% and above. Okay, lepas tu bila dah jual, dia beli balik dekat mula, dia beli balik TFuel ni tadi. Okay, lepas tu dia akan beli dekat position yang terkini dan dia bila dia profit balik dia akan jual balik dan seterusnya berpusing lah macam tu. Sebab tu dipanggil mode cycle. Dan apa dia mode one shot? Very simple. Mode one shot, bila kita dah start, kita dah letak position, kita dah ada position kita dekat market price yang punya position yang kita tengah beli, kita dah buat. Lepas tu kemudian dia akan dah terjual. Bila dah terjual dia akan stop, maknanya dia dah tak cycle dah, dia dah akan stop terus. So itu adalah function cycle ataupun button cycle dan button one shot. Okay, when it comes to apa dia tu button button sell. Button sell kita tekan sini. Kau tengok, dulu kita tak ada function-function macam ni. Dulu kita tak ada function-function yang ataupun dia tak ada interface macam ni. Banyak ni message masuk kat dalam aku punya ni tengah live. Okay, anyway. Okay. Sekejap. Aku tutup benda tu. Natang tu. Sibuk dia diorang ni. Kan? Tutup. Okay, alright. Okay. Alright, sekejap. Bila gangguan teknikal, sekejap. Okay. Alright. Okay. Alright, anyway, kita kat function button sell sekarang ni. Yeah. Okay, function sell adalah kat mana aku tadi, aku dah lupa. Okay. Interface dia macam ni. Dulu kita tak dapat interface dia macam ni. Okay, kita tak dapat pun interface macam ni. Ini adalah interface yang terbaru. Okay, and then kalau korang
kalau korang tengok, kita baca satu-satu, position amount 130, average price dia berapa, position quantity untuk TView berapa banyak coin yang kita dah beli, dan current price dia berapa dekat sini, okay, 0.35337 USD. Lepas tu position profit and loss. Position profit and loss adalah 5.98% at the moment. Okay. Maknanya dia floating loss. Okay. And then lepas tu dia tulis kat sini trigger price, sell at market price after reaching the trigger price. Okay. Kita tengok dekat current price ni. 0.35337. Okay. USDT. Okay. Dia kalau kau nak jual, kita nak jual, kita kalau nak jual, kita kena, kalau aku suka nak jual atas daripada harga ni. Bila kau jual atas daripada harga ni, okay, katalah contoh aku nak jual dekat, ya Allah banyaknya orang message aku. Okay, right. Katalah kita nak jual dekat 0.35 600. Okay. Aku suka buat macam ni lah, senang. Aku suka letak kat market price dulu. Lepas tu aku off balik market price. Dia dah take out kat situ. And then lepas tu aku terus tukar. Katalah aku nak jual dekat sini. Inilah harga yang aku nak jual. Okay. Bila aku buat macam ni. Okay. Nanti kita tunjuk. Okay. And then katalah kita nak jual 25% sahaja. Okay, 25% sahaja, kita tekan 25% dan cuba kita letak confirm kat sini. Alright. Apa yang berlaku? Dia ada order kat sini. Okay, dia ada limit order dia. Okay, so apa yang berlaku? Maknanya bila coins tu ataupun harga tu cecah 3.55000 tadi, okay, baru dia jual. Maknanya korang jual at profit lah. Okay. Tetapi, dia ada tulis cancel order. Dia ada bagi notification dekat sini, cancel order. Okay. Tetapi, kalau kata, kita cancel dulu. Cancel order. Okay. Tetapi, kalau korang nak, kalau bagikannya aku, janganlah jual at loss. Tapi kalau tetap juga korang nak jual at loss, korang set lah. Loss kat sini, katalah korang nak jual at loss, korang nak tutup coin ni kan. Katalah korang nak jual dekat 33,000. Okay, korang nak jual kat 3000 macam tu. So dia akan jual bila dia jatuh, bila dia jatuh, dia akan jual benda tu. Maknanya korang akan rugilah. Sebab market price tu dekat sini. Dan korang punya average price korang dekat 375. Dan korang jual lagi murah daripada 375 ni, memang tetap korang akan rugi. Alright. So, tapi yang paling senang sekali kalau nak jual, susah sangat nak set macam ni, aku paling suka, aku tekan je market price ni. Sebab dia akan jual immediately. Kalau kau tekan market price ni, dia akan jual immediately. Alright. So, then dia ada clearance quantity, ini adalah nanti amount dia lah. Bila dah letak je tu, dia akan letak amount lah. Okay, contohnya aku letak amount, 25%, 5%, 75% ataupun 100%. Suka hati korang nak letak berapa banyak persen ataupun berapa persen pun korang nak letak. Okay. Ini adalah function sell. Okay. So aku harap korang faham, dan kalau aku harap korang boleh faham apa yang aku punya explanation ni. Tapi ini adalah senang je, simple dia punya conclusion dia kat sini. Dekat function sell ni adalah kau boleh set kat mana kau nak jual ataupun kau boleh set kat mana kau nak jual, sama ada kau nak jual dekat untung, dekat profit, atau kau dah boleh set dekat kau nak jual dekat at loss. Itu terpulang kepada korang. Yang dulu sebelum ni kita tak ada function tu. Dulu sebelum ni dia ada function kita jual dekat market price sahaja. Sekarang dia dah ada function yang kau boleh jual dekat at loss ataupun kau boleh jual dekat at profit. Tak ada masalah. Okay, and then lagi satu function dia adalah kau nak jual, dulu tak boleh jual 100, dulu kita jual 100% je semua. Sekarang dia boleh jual 25%, 50%, 70%, 75%, it's up to you. Okay, suka hati korang berapa nak jual. Okay, itu adalah function sell. Function buy, benda dia lebih kurang sama juga. Okay, dia lebih kurang sama juga. Dia boleh set dekat mana kau nak jual, kat mana kau nak beli
position mana yang kau nak beli. Katalah kau nak beli kat position current price dia lebih ni, sekarang ni current price, kau nak beli, of course kalau kita nak beli lagi murah daripada current price, betul? So kita boleh set dekat current price tu yang murah tu. Kita boleh set dekat, contoh aku bagi kat sini, sekejap Okay, contoh aku nak bagi kat sini, aku nak set dekat lagi murah daripada current price. Okay, aku nak beli dekat 32,000. Bila current price turun sebanyak 32,000, robot ni akan beli kan untuk kau. Okay, so kan set, maknanya kau ini is actually the buy order lah. So buy order dia. Okay, so and then kat sini kau letaklah berapa amount yang kau nak beli. Okay, alright, berapa amount yang kau nak beli. So katalah letak 100. Jangan letak 100, nanti korang ikut aku. So korang letak 10. Okay, tak 10, maknanya dia akan beli dekat $10. Bila akan beli amount dia $10 bila position dia turun 0.32000. Alright. So contoh macam ni, okay, kita confirm, kita tengok apa yang jadi. Bila confirm, dia ada tulis juga dekat sini. Confirm, maknanya dia akan beli dekat harga 0.32000 tu. Maknanya dia beli akan harga murah. Okay. Itu adalah function buy. Right. Tapi sama juga kalau kata korang tak nak beri kalau korang tak nak set the buy order tu, korang boleh je pergi dekat market price ni, tekan je market price ni. Dah tekan market price ni, korang boleh je and then beli $10 and then korang tekan confirm, dia akan beli at market price. Maknanya dia beli kat harga sekarang lah. Harga sekarang dia 0.35359. Dia akan beli kat sini. Okay, itu adalah function buy. Okay, so far clear Okay, komen kalau boleh, komen clear Sekejap, aku nak minum air sekejap. Ambil masa 1 minit, minum air dulu. Kalau kau boleh faham. So far, boleh faham tak apa yang aku explain? Okay, kalau boleh komen, just komen je kat bawah. 13 orang yang tengok tu, sebelum aku sambung ke sub-bin mode ni. Sub-bin mode ni something is very very interesting and something yang aku suka sangat dengan function yang terbaru Royal Clue ni. Okay, kalau boleh komen. Kalau so far korang faham tak apa yang aku so far dah explain cycle, sell dengan buy ni tadi. Okay, just komen je 12 orang tu. Sementara aku tengah nak minum ni kejap. Oh, Silver je yang actually jelas dan faham, orang lain tak faham kot. Kan? Okay, dah 2 orang je. Syazani Razak pun faham. Okay, siapa lagi faham? Patrick pun faham. Okay, Patrick faham. Alhamdulillah. Okay, lagi? Siapa lagi? Aku tengah minum ni, kita sambung jap. Apa ni? Kita buat live santai-santai je. Jangan panggil Sifu, aku bukan Sifu Aku bukan Sifu, aku just cuma nak tolong korang, nak ajar, nak fahamkan korang je. Kan? Okay. Alright. Okay, mari kita mulakan dekat sub-bin mode pula. Sekejap. Okay, sub-bin mode ni benda yang aku paling suka. Okay, bila korang masuk je dekat TIFO ataupun USDT ni, korang akan masuk ke macam ni, dia akan bentuk dia macam ni, sub-bin mode. Okay, sub-bin mode ni, apa yang korang kena buat, kalau korang nak activate sub-bin mode, okay, nak activate sub-bin mode, korang tekan dan korang confirm, dia akan tukar kepada whole warehouse mode. Okay, ini maknanya korang nak pergi balik ke whole warehouse mode. Yang tadi tu bila kita tekan, dia tekan dia kepada sub-bin mode. Sekarang ni kita dah tekan tadi, dia akan pergi ke sub-bin mode. Okay, bila kau pergi ke sub-bin mode ni, inilah yang benda yang paling aku suka. Tekan trade setting. Jangan lupa, lepas tekan sub-bin mode tu, tekan trade setting. Okay, and then korang tengok korang punya setting. Tengok setting yang kat sini. Dia ada aku cakap tadi aku dah buat batch setting kan. So aku dah buat batch setting, dia dah letak batch setting dia 1.1. Nampak tak? Semua dah sama. Okay.
Aku suka juga nak bagi tahu dekat orang yang baru guna RareQ ni, tukar kepada korang punya hold position take profit callback ni kepada 0.1. Dan kat bawah ni pun tukar kepada 0.1. Ada reason dia dan ada kenapa dia. Ada beza dia. 0.3 dengan 0.3 tu adalah default setting. Default setting 0.3, aku minta advice korang ataupun ni tips nak bagi korang letak kepada 0.1. Kenapa? Okey, kenapa aku bagi tahu. Bila dia hit bila kita ada kenaikan daripada position kita yang kita beli. Okey, katalah contoh aku bagi contoh. Dia naik. Lepas tu ini adalah position kita ni position kita. Dia naik. Lepas tu dia sampai 1.1 tau. Okey, dia pergi ke whole position take profit ratio 1.1. Bila dia pergi 1.1, dia tak jual lagi. Okey, dia tak jual lagi. Sebab kenaikan dia tak orang kata apa, tak sampai dia kenaikan dia tak exact lah kan. So apa yang korang kena buat, apa yang dia robot tu akan buat, dia cuma trigger sahaja untuk jual, untuk profit jual. So dia akan naik, katalah dia naik sampai 5% for example dia naik sampai 5%. So okay, naik sampai 5%. Okay, dia dah naik sampai 5%. Ni position kau. Ini adalah kau punya dia kenaikan dia. Okay, dia naik sampai 5% and then lepas tu dia stop ataupun dia berhenti. Okay, lepas tu dia masih lagi tak jual. Okay, masih lagi tak jual. Lepas tu dia ada penurunan daripada 5% tadi tu, dia turun 0.1%. Dia turun sikit bawah. Dia turun bawah. Bila dia turun bawah, okay, baru dia jual. Kau faham tak? So bila dia jadi macam tu, bila kau set 0.1, dia turun daripada 5% tadi, dia turun hanya 0.1 saja, dia dah terus jual. Tapi kalau kau letak ikut default setting, kau letak 0.3%, dia kena turun 0.3% baru dia jual. Itu adalah beza dia letak 0.1 dengan 0.3. So korang kena faham tu. So untuk newbie, untuk yang baru, letaklah 0.1 supaya korang cepat jual. Dan supaya bila cepat jual, cepat profit. Kan? Okay. Bila dah kita kat sub-bin mode tu tadi, kita pergi ke margin configuration. Tengok tak? Aku dah set tadi batch setting, dia dah set dah awal-awal. Dia dah set siap. Nampak? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ini korang gunalah setting ini. Paling senang. Daripada guna setting yang default lah. Sebab default, boleh guna default, tak ada masalah guna setting default, tapi modal kena standby lah. Orang kata apa, peluru kena banyak lah kalau nak guna setting default. Okay, ini untuk setting yang orang yang tak banyak modal. Pakai setting ni. Okay, pakai je setting ni. Right. Then kita ada yang baru juga, kita ada distributed and take profit allocation. Okay, yang ni yang aku paling suka. Function yang paling aku suka sekali. Okay, which is kita dekat margin call ataupun dekat margin call yang ke-5, ke-6 dan ke-7, kita boleh take profit straight away. Kita take profit 1.1 terus. Take profit 1.1, take profit 1.1 straight away. Maknanya kita ambil kita makan robot tu, dia bagi kita, dia lagi senang. Orang kata apa, lagi cepat kita take profit. Kalau korang tak pakai function ni untuk yang baru, untuk yang newbie, kalau korang tak pakai function yang terbaru ni, rugilah korang. Rugilah. Betul tak? So better pakai function sub-bin mode ni, sub-bin mode punya function ni. Lagi sekali aku tunjuk. Okay, actually korang nak tukar sampai berapa banyak call pun boleh. Contoh aku buat 10 call. Aku tak boleh buat 10 call, aku nak buat 15 call. Okay. Korang nak tukar sampai 15 call pun boleh. Nampak? Tukar sampai 15 call. Aku tukar sampai 15 call. Nampak? Kat bawah call tu dia 128. Gila lah. Ini kau nak kena standby 128 kali 128. Okay, kali 128. Kalau kata kali 10, dia jadi kali 10 lah. 100
$1,280 kau kena ada standby untuk dalam modal kau. So call ni basically kau boleh adjust. Berapa banyak adjust kau nak adjust. Tapi yang untuk yang newbie, bila fahamkan dulu yang standard yang aku bagi ni, yang aku setting, yang aku sediakan ni, barulah nak pandai-pandai. Bila dah pandai, barulah korang nak adjust berapa banyak call korang nak buat pun suka hati korang. Okay. So tapi yang standard call adalah 7. Maintain 7 kalau tanya aku. Okay. Right. So itu adalah function, katakan confirm kat sini, itu adalah function sub-bin mode. Ni function ni. Sub-bin mode. Kalau dia function dia macam ni, kalau dia bentuk dia macam ni, maknanya korang tak buka lagi sub-bin mode punya function. Korang kena tekan, korang kena confirm, dia bila macam ni, kalau macam ni lah dia punya bentuk ataupun dia punya icon dia tu, korang dah activate korang punya sub-bin mode punya mode. Okay? Dan tengok dekat sini pula. Tengok dekat sini, dia orang dah tunjuk, dia bagi tahu dah. Okay, call margin trigger price 0.3, take profit trigger price 0.38, waiting for trigger, ada status waiting for trigger. First buy amount 10, margin call 7, take profit ratio 1.1, earning callback dia 1.1, margin callback 45, buy in callback 0.5. Okay. Yang lain-lain semua korang tak payah usik, yang korang tak payah tahu untuk newbie. Kan? Korang tahu kan, korang confirm korang pakai je setting macam ni, senang. Okay. Right. So and then daripada sub position take profit callback ni, dia tulis 0.1. Sama lah. Sub position take profit callback ni dekat mana? Dia nak buat dekat sini tadi. Dia trigger 1.1, naik sampai 2 contohnya. Lepas tu dia turun 0.1, dia jual. Itulah adalah function. Itu adalah setting untuk sub position take profit callback. Okay. Sub position take profit callback. So ikut je macam ni untuk yang newbie supaya korang senang and maximize your profit. Cepat korang dapat profit kalau korang buat macam ni. Okay. Okay, next kita nak pergi kepada function stop margin call. Okay, stop margin call ni apa? Alright. Stop margin call ni adalah kalau kita tekan. Okay, sekarang ni kita tengah perform martingale kan? Kita tengah perform martingale macam kita cakap tadi. Kita tengah perform martingale dekat sini. Kan? Ni semua adalah nama dia martingale. Ini yang aku selalu cakap martingale. Inilah dia martingale. So basically apa yang korang kena buat, confirm dulu. Okay, kalau korang nak pakai stop margin call ni, maknanya kalau korang tekan, okay, dia akan stop korang punya martingale. Maknanya dia satu layer sahaja. Dia tak akan terjadi, dia tak akan buat benda ni. Dia tak akan buat ni. Ni semua dia tak buat. Okay, maknanya dia tak akan beli. Bila turun 35%, dia tak akan beli $10. Bila turun 4%, dia tak akan beli $20. Bila turun 45%, dia tak akan beli $30 dan seterusnya. Itu adalah function stop margin call. Okay, stop margin call itulah function dia. Okay, then kalau tanya aku untuk beginner, untuk newbie, kan, untuk beginner ataupun newbie, jangan pakai stop margin call ni punya function. Sebab dia tak dapat perform martingale untuk korang. Okay, dia takkan dapat perform martingale. Bila tak dapat perform martingale, korang akan hanya dekat satu position sahaja. Bila korang kat satu position sahaja, korang punya what we call that, lambatlah korang nak profit. Lambatlah korang nak profit. Bila lambat nak profit, nanti floating tu akan jadi lama lah. Floating tu jadi lama, lepas tu korang floating jadi lama, kalau ada penurunan lagi ataupun turun lagi, katalah harga turun ataupun downtrend, kita pergi ke downtrend, bila dia downtrend, lepas tu korang nak, bila dia nak uptrend balik, nak sampai kat korang kat last position korang tu, akan jadi lama dan akan jadi lambat. So lambat korang nak profit. So basically stop margin call ni kalau bagi tanya aku, lupakan, jangan pakai. Untuk yang newbie, jangan pakai. Alright, tapi ada function dia, ada guna dia sebenarnya. Guna dia kalau kata modal dah habis. Kalau peluru dah habis, okay, peluru korang dah habis, modal korang dah habis, korang boleh pakai stop margin call ni. Supaya dia tak
supaya dia tak turun and buat martingale tu tadi. Okay, itu adalah function-function Royal Q yang terbaru daripada update yang terbaru. Aku rasa itu saja yang aku nak clearkan dengan korang. Okay, alright, sekarang kita buka kepada soalan-soalan yang ada. Siapa ada soalan sila bagi tahu dan dekat dalam komen. Okay, dalam komen aku akan jawab soalan-soalan korang. Alright, kita tengok siapa yang ada soalan tu. Sekejap Macam mana ni? Tak boleh tukar sub bin mode lah. Instructed to make profit allocation for sub warehouse first. Kat mana tu? Actually boleh. Sebenarnya kau kena, kau kena, aku tengok lagi sekali Actually kau kena, basically benda ni nak kena start dulu. Kena start dulu. Maknanya kau dalam position ataupun tengah start benda ni. Position tengah start. So kau pergi dekat sini. Kalau kau tak start lagi, kalau kau tak start lagi memang kau tak boleh buat. So kau kena start dulu. Kalau dah start maknanya kau dah start belilah position kau tu. Dan baru kau boleh tekan sub bin mode ni. Tekan sub bin mode, switch to sub bin mode, confirm saja. Bila dah confirm, apa kena buat? Lagi sekali aku ulang, pergi balik kat sini, check balik korang punya take profit ratio dan check balik korang punya margin configuration dengan take profit allocation. Dan tengok balik kat sini, ini adalah korang punya setting untuk korang punya martingale. Confirm. Tengok pula distributed take profit, korang tengok kat 1.1, 1.1, 1.1, confirm. And confirm. Alright. Itu adalah, aku harap benda tu boleh jelas dan faham. Tak apa. Right, ni Fatim Syamuna Musa ni kakak aku. Kalau perasan lah, nama sama Syarif Hazmi Musa. Ni kakak aku. Alright. Siapa lagi? Kalau ada soalan, kita buka lagi 10 minit untuk soalan sahaja. Dan tanyalah apa-apa selain daripada function Royal Q ni supaya aku boleh jawab soalan korang. Kalau aku tahu nak jawab soalan korang, aku boleh jawab. Just komen je dekat bawah tu. Dan kalau korang boleh faham, korang just komen faham juga untuk aku. And just supaya aku tahu korang boleh faham. And kalau kata korang boleh faham, next time around aku tak payah buatlah video ni lagi. Tak payahlah buatlah live ni lagi untuk korang faham update yang terbaru. Sebab ramai yang tanya pasal update yang terbaru ni. So itulah function-function dia yang kalau korang boleh faham. Ada tak function? Aku tunggu soalan. Ada lagi satu soalan. Syazani Razak. Syazani Razak tanya, ada tak function dekat batch setting untuk setup one shot? Ada. Aku tunjuk korang Tunjuk korang. Aku tutup dulu korang punya soalan ni. Pergi kat batch setting. Pergi dekat batch setting. Kat mana batch setting tu? Ada juga orang tanya kat mana batch setting tu. Dekat bawah. Pergi kat quantitative. Lepas tu ada korang punya USDT balance dan juga korang punya batch setting. Klik batch setting. Kau tanya apa tadi? Function one shot. Ada. Kau nak buat semua untuk one shot. Kau dah tekan all. Kau nampak ada yang macam ada slider kat tepi ni. Kat bawah ni. Kat bawah ni ada slider dia. So kau slide je. Slide ke tepi. So dia ada function one shot kat situ. Tekan sini. Tekan one shot. Just tekan je one shot. Dan semua coin korang akan di one shot kan. Semua coin korang akan di one shot kan. Kalau korang tekan cycle, semua coin-coin korang akan di cycle kan. Nampak tak dekat sini dah berubah. Aku tekan one shot, semua akan di one shot kan. So kita slide lagi. Ni function dia. First preset drop, cycle, stop margin call, semua function-function yang ada semua ada kat dalam ni. Boleh start. Ada pernah terjadi dengan aku. Ni aku share sikit. Ada pernah yang terjadi dengan aku letak all, dan pada masa tu aku letak ada ini aku buat untuk orang lah. Yang orang aku buat tu pakcik aku sendiri. And lepas tu dia letak dalam banyaklah duit dia letak kat dalam ni. Dia letak kat dalam RQ ni, dalam Binance dia letak ada banyak USDT, dia banyak. Aku tekanlah all kat sini. Lepas tu aku tertekan start.
Be careful Be careful. Aku tekan start. Bila aku tekan all, aku tekan start. Maknanya dia apa? Maknanya dia beli semua coin yang ada kat dalam RoyalQ ni. Kan? Menggelabah aku. Like, lepas tu, dah satu kerja nak sell semua benda ni kan. Semua benda satu-satu. Kalau terjadi macam tu juga, kalau terjadi macam aku itu hari, kan, cepat-cepat sell je. Cepat-cepat sell. Memang akan ada loss, tapi loss tu minimum. Cepat-cepat sell. Tekan balik all, tekan balik sell. Cepat-cepat buat macam tu. Yang kalau tidak nanti tak paksa lah korang melayan semua coin yang ada kat dalam ni. So rugilah kan, rugi. Sebab kita benda tu boleh terjadi kan. Alright. Okay, soalan lagi. Aku ada lagi dalam 7 minit lagi untuk jawab soalan-soalan korang. Okay, korang just tekan, just komen je kat bawah tu. Okay, pada yang siapa yang baru je masuk ataupun baru je join live aku, okay, kita buat update terbaru pasal RoyalQ. Update yang 30 hari bulan dengan update yang hari ni. Kepada iPhone user, harapnya hari ni punya update sudah fix korang punya bugs. Okay, iPhone user harapnya hari ni punya update sudah fix korang punya bugs. Okay, ada bugs yang that's why ada updates. Okay, dan juga Android pun ada bugs sikit. Okay, ada bugs, that's why ada update. Okay, sebab last update yang besar ataupun update yang terbaru adalah 30 hari bulan Jun. Hari ni ada lagi satu update hanyalah untuk fix bugs. Jangan risau, dia dah fix the bugs already. Cepat juga RoyalQ ni fix the bugs ataupun keluarkan update. Okay, ada soalan lagi? Ada lagi 5 minit. 5 minit lagi. Aku nak bawa anak-anak aku jalan-jalan keluar petang. Okay, satu lagi soalan daripada Medan Tomato. Kalau dah beli coin, boleh set balik ke setting yang terbaru ke tuan? Kalau dah beli coin, set balik ke setting yang terbaru. Macam setting yang aku bagi tahu tadi. Boleh. Sebenarnya boleh. Senang je. Okay, aku hide dulu kau punya komen. Katalah contoh kita pergi kat TView tadi ni. Okay, contoh kita pergi kat TView ni. Apa yang kau kena buat, kau masuk kepada ikut yang macam mana nak tukar kalau kata sub-bin mode, kau nak pakai sub-bin mode, kau masuk je sub-bin mode ni. Okay, masuk je sub-bin mode ni. Alright. Pergi ke trick setting. Then dah tukar ni semua. Dan termasuklah dah tukar ni semua. Okay, kau tengok aku tunjuk tukar. Contohlah aku nak tukar 5% take profit. Okay. Contoh aku nak tukar 5% take profit. Aku just tekan confirm sahaja. Bila kau tekan confirm, dah tukar, tekan confirm, dia akan tukar automatically. Dia dah tukar dah. Kau dah tukar kepada 5% tadi. Okay. So walaupun coin ni tengah berjalan, boleh buat macam tu. Tak ada masalah. Okay. Dia akan ikut kau punya setting yang terbaru. Okay. Aku tukar balik sekarang ni tengah live tadi kan. Aku tukar balik. Tengah beli tadi kan. Tengah berjalan kan. Saya tukar balik kepada 1.1. Confirm. Dia tukar balik kepada 1.1. Semudah itu. Okay. Alright. Ada lagi 3 minit lagi sebelum aku nak off live. Alright. Ada satu lagi soalan kalau boleh. Satu lagi soalan nak tanya. Okay, korang jangan malu-malu tanya soalan. Kepada yang kat dalam grup aku tu pun jangan malu-malu nak tanya soalan. Korang boleh tanya je soalan apa yang korang nak tanya. Okay, satu lagi soalan. Kalau tak ada aku nak off live. Kita cukuplah sampai hari ni. Okay, sebab dah pukul 6 dah pun. Aku memang bajet nak buat live 1 jam sahaja. Aku tak nak buat lama-lama. Ada lagi? Kalau tak ada lagi soalan, okay, pada yang belum register RoyalQ, belum lagi activate RoyalQ, korang pergi kat link description aku, okay, yang dekat dalam live ni, pergi kat link description aku, korang boleh pergi, orang kata apa, boleh pergi activatekan korang punya robot, register dan activatekan robot guna referral link aku. Referral link aku kat mana? Referral link aku ada dekat bawah tu, dekat link description kat bawah tu. Alright, and then aku ada sediakan juga grup WhatsApp, grup Telegram. Okay, grup Telegram tu, apa yang korang kena buat kat grup Telegram tu, kalau korang nak register ataupun nak activate, pergi ke grup Telegram tu,
aku boleh pergi ke grup Telegram tu, masuk dalam grup Telegram tu, dan korang boleh terus cakap dengan aku, dan aku akan tolong korang macam mana nak register dengan activate Royal Q. Okay, dan lepas tu aku akan masukkan kau ke dalam Royal Q Kadok punya the big group yang kita ada. Itulah support system yang kita ada, which is very good. And then kita boleh, orang kata apa, boleh trade discussion dekat dalam Royal Q Kadok punya group WhatsApp tu. Okay, ada satu lagi soalan, last. Tertunjuk, okay, Basil Benjamin. Okay, kalau contoh sync dengan Jerung, setting akan ikut Jerung or setting yang kita set up dekat batch setting tu. Okay, kalau sync dengan Jerung. Okay, yang ni aku dah perhatikan. Kalau kita sync, dia akan ikut sync setting Jerung. Aku perasan yang tu. Okay, dia akan ikut setting Jerung. Kalau kau setting dengan Jerung, dia akan ikut setting Jerung. Tapi kalau kau nak ikut setting yang aku bagi tahu tadi tu, kau kena buat manually lah. Kau kena buat manually. Bila dah Jerung dah set untuk kau, Jerung dah masukkan position untuk kau. Okay, dah masuk position. Kalau kau nak ikut Jerung pun boleh, sebab sebenarnya kalau ikut Jerung lagi bagus. Tapi sebab Jerung dah fikirkan ataupun dah fikirkan dia dah ada kira-kira dia sendiri. Kan? Tapi kalau kau nak cepat profit ataupun mungkin Jerung letak 1.3 ke, kan? Kau nak cepat profit, kau nak lagi laju, kau letak 1.1. Take profit kau. Kan? So and then sync yang lain-lain tu, kalau kau nak buat martingale ke apa, nak pakai sub-bin mode tu tadi, kau just buat manually. Ikut macam mana yang aku cakap tu. Kan? So kau ada pilihan lah, kau nak pakai Jerung punya ataupun kau nak pakai yang aku bagi tahu kat kau tadi. Okay? Ada lagi soalan? Alright. Bang, kalau floating lama perlu ke kita jual atau kita set 10% dan walaupun belum sampai lagi peratus tu? Okay, ni soalan yang bagus bagi aku. Okay. Kalau floating lama macam aku contoh sekarang ni, floating lama adalah aku punya T-Fuel tu. Floating dia dah 2 hari dah. Floating aku punya T-Fuel ni. Tak salah aku. Ayolah, dah 2 hari daripada semalam. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Okey. Sebab tu, kita orang selalu cakap sediakan modal ataupun sediakan peluru yang cukup. Sediakan peluru yang cukup, maknanya, sebab tu yang kita advise juga, jangan beli coin banyak-banyak. Kata kalau modal korang kecil, modal korang sikit, korang jangan beli coin banyak-banyak. Beli 1 atau 2 sahaja coin. Okay, ikut 1 atau 2. Kalau korang follow Jerung pun dia akan main 1-2 coin saja. Paling tinggi pun dia akan main 3 coin. Kalau dah orang macam Jerung tu, basically dia dia group macam circle Jerung tu, basically dia bos Jerung tu sendiri pun main 1 atau 2 coin. Sebab dia tahu orang-orang kat bawah ni bukannya semua masing-masing modal berbeza-beza. Tapi sebab dia apa dia set 1 atau 2 coin sahaja. Sebab dia tahu ada korang tak ramai orang yang ada cukup bullet ataupun cukup peluru. So apa dia buat? Apa yang kau kena buat kalau floating itu lama, kalau boleh kau biarkan dulu. Kau biarkan je dulu kalau boleh. Kau biar dulu sampailah agak-agak floating tu turun. Okay, macam aku sekarang ni, T-Fuel aku biarkan dulu. Tadi semalam dia 10%. Okay, pagi tadi dia dah naik, tengah hari tadi dia naik dalam 10%. Negatif 10%. Sekarang dia dah turun ke 5%, ke 57%. Sebab apa kita nak tunggu dia turun? Kita nak kurangkan dia punya floating loss tu. Ni, floating loss ni. Okay, kita nak kurangkan floating loss tu. So, tunggu dia turun. Bila dah tunggu dia turun, lepas tu, kalau dia turun sampai biru, cepat-cepat jual. Itu satu tips dia. Nombor 2, kalau kau sanggup rugi, senang je kerja dia. Senang cerita. Sanggup rugi maksudnya sekarang ni, macam tengok position aku sekarang dekat T-Fuel ni, aku sangguplah rugi $7, $7.4. So kalau aku sanggup rugi $7.4 ni, aku jual dia terus. Tapi jual, beli balik. Alright, macam mana beritahu kat kau. Ni sekarang ni position aku dekat $130 kan? $130. So aku sekarang ni floating loss aku kat negatif 5%. Floating loss aku kalau aku jual sekarang aku akan rugi $7 sekarang ni. Apa yang terbaik untuk kau buat?
kau jual. Dan kau rugi $7.4 ni. Okay, tak apa. Rugi $7.4, rugi boleh cari. Okay, kita nak cepat profit kan? Okay, kerugian tu kita boleh cari balik. Okay, cari balik macam mana? Kau beli balik amount yang sama. Lepas jual, kau beli balik amount yang sama. Maknanya kau beli balik $130 ni balik. Okay, apa yang akan berlaku? Benda tu, dia akan tukar position kau. Dulu maksudnya kau position kau dekat atas ni. Okay, sekarang ni price dah turun. Okay, turun. Bila position kat atas ni, dan keluar turun, so kau punya percentage negatif tu tinggi. Nak turun, nak naik. Okay, so bila kau jual, okay, kau dah jual dan kau beli balik kat position yang sama ataupun kau beli balik kat amount yang sama, position kau dah ikut current price. Faham tak? Kau dah ikut balik current price dan lagi cepat kau nak profit kalau dia ada naik balik. Kalau dia ada uptrend balik, lagi cepat kau profit. Itu adalah sebab kenapa aku pernah banyak kali aku bagi tahu kat orang lain, kawan-kawan aku kat dalam grup tu, basically geng-geng kita kat dalam grup, aku bagi tahu yang buat macam tu. Tapi tak sanggup korang nak loss $7 macam aku sekarang ni. Kalau aku jual benda ni, aku loss $7. Sanggup tak sanggup? Kalau tanya aku selangba je. Aku sanggup je tak tukar. Sebab aku nakkan position, sebab aku nak profit cepat. Sebab aku tahu aku boleh buat lebih daripada $7 tu. Itu adalah akulah. Kalau korang boleh sanggup buat macam tu, korang cepat profit. Kalau tak sanggup untuk loss, tunggulah sampai dia biru. Make sure dia biru ke atas. Make sure dia biru atas 0.5%. Okay, biru atas 0.5% baru jual. Tak pun kalau nak biru dia dah biru je kan, naik je biru sampai tu, dia dah kurangkan rugi kau tu tadi. Rugi kau dah kurang, kau boleh jual cepat-cepat. Okay, last soalan yang last kali. Right? Okay, kenapa dalam ROIQ saya tak ada ship anti-fuel? Okay, senang aja. Kau tak ada ship anti-fuel sebab kau tak on professional edition. Kat mana kau nak kena buat? Kau pergi kat kau punya mind, kau on professional edition ni. Slide ni pergi ke sini, and then kau on lah professional edition tu, jawablah soalan-soalan dia. And soalan-soalan dia tu, dia ada bagi jawapan bocor. Okay, kau jawab jawapan bocor yang hijau tu. Yang hijau tu adalah jawapan dia. Lepas tu kau akan ada balik ship dengan T-Fuel. Alright? Aku rasa tu saja. Aku dah jawab soalan semua. Alhamdulillah. So, kalau tak ada apa-apa, aku just nak bagi tahu yang mana belum register, make sure register bawah link referral aku dekat bawah, dekat description. Okay, dan masuk grup Telegram ataupun masuk grup Telegram tu untuk pendaftaran dan activation sahaja. Dan kemudian aku akan masukkan korang bila dah activate je, aku akan masukkan korang kat dalam ROIQ Kadok. Kat dalam ROIQ Kadok tu ada apa? Ada ramai orang yang power dan terror, lagi terror pada aku pun ramai. Lepas tu diorang akan share trade discussion. Dia akan share benda-benda yang untuk maximizekan korang punya profit. Okay? Terima kasih banyak. Aku rasa cukup setakat ni. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Dan yang penting, kongsi ilmu, kongsi profit. Kongsi ilmu, kongsi profit pula. Kongsi ilmu, kongsi rezeki. Alright. Selamat. Bye-bye.